Kota Kinabalu itu tadi. Projek bekalan air dan elektrik luar bandar yang ditangguh sebelum ini akan diteruskan. Itu antara fokus Bumi Kenyalang hari ini. Jadi terus saja bersama dengan Buma Wen untuk laporan berita dari Sarawak. Buma. Terima kasih Redwin, salam hormat dan salam sejahtera. Sarawak akan meneruskan projek bekalan air dan elektrik luar bandar yang ditangguh di bawah Kerajaan Persekutuan terdahulu. Dalam menjayakan usaha ini, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berharap agar Kerajaan Persekutuan di bawah Perikatan Nasional (PN) dapat mempertimbangkan penambahan jumlah peruntukan bagi pelaksanaan projek tersebut. Jelas Dato' Amar Awang Tengah perkara itu disuarakannya setelah melihat pengurangan peruntukan bagi tujuan itu ketika pentadbiran Kerajaan Persekutuan terdahulu sehingga menyebabkan ada sesetengah projek tertangguh. Tempoh pemerintahan Kerajaan Persekutuan di bawah Pakatan Harapan adalah juga peruntukan-peruntukan ini, tapi tidak banyak. Dan bekalan elektrik luar bandar maupun juga bekalan air luar bandar masih banyak yang diperlukan di negeri kita ini, khususnya di kawasan di luar bandar. Justeru beliau berharap Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan keperluan ini bagi memastikan liputan bekalan elektrik maupun air di luar bandar dapat dipenuhi. Beliau bercakap demikian dalam sidang medianya selepas meninjau projek bekalan air luar bandar sistem retikulasi dan taklimat di Dewan Kampung Anak Tunu Limbang. Tambah beliau, bagi kawasan yang tidak dapat dilaksanakan projek dengan menggunakan sistem sedia ada, kaedah alternatif akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk tempoh 2 tahun untuk bekalan elektrik luar bandar, Kerajaan negeri telah pun memperuntukkan sebanyak 2.3 bilion. Kebanyakannya ialah untuk kita menyambung kepada state grid. Peruntukan sebanyak 2.8 bilion untuk kita laksanakan projek bekalan air. Khususnya bagi memenuhi keperluan pendidikan penduduk di kawasan Samalaju Bintulu, sebuah sekolah rendah dan sekolah menengah akan dibina di kawasan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju, Majang Renggi memaklumkan ia melibatkan pembinaan Sekolah Kebangsaan SK Samalaju sedang dalam proses dan manakala urusan tender Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Samalaju telah selesai dilakukan oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Bintulu. SK Desa Melaju memang lama kita dah mohon dan juga telah dilulus dan sedang dalam pembinaan SK Semelaju, dan begitu juga dengan SMK Semelaju. Saya dipahamkan oleh Jabatan Kerja Raya proses tender telah tutup dan harap mana-mana kontraktor yang berjaya nanti akan dikemukakan dan supaya mereka dapat terus membina sekolah SMK Semelaju. Lokasi sekolah tersebut telah ditetapkan dan dijangka memberi manfaat buat penduduk di sekitar Simpang Bakun dan Samalaju. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis penyerahan dokumen projek pembinaan Sekolah Kebangsaan Sungai Tisang kepada kontraktor di Bintulu. Projek bernilai 12.58 juta ringgit itu akan memberikan wajah baharu buat SK Sungai Tisang dalam tempoh kurang 2 tahun dari sekarang. Ianya merupakan salah satu daripada projek pembangunan semula Sekolah Daif Sarawak menggunakan peruntukan 1 bilion ringgit.
Kluster Jupiter diisytihar tamat setelah tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir dilaporkan pada 17 Julai lalu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam satu kenyataan media hari ini memberitahu kluster ini melibatkan 3 orang kes bukan warga negara yang terdiri daripada kru kapal LNG Jupiter yang berlabuh dan dikuarantin di Pelabuhan Perairan Sarawak berhampiran dengan Pelabuhan Bintulu. Kes pertama iaitu kes 580 yang menjadi kes indeks kluster Jupiter telah dikesan pada 13 Julai lepas di atas kapal LPG Jupiter yang sedang dikuarantin di Pelabuhan Perairan Bintulu. Kes kedua iaitu kes 585 dan ketiga kes 586 dikesan semasa saringan aktif di atas kapal tersebut pada 16 Julai dan ujian RT-PCR mereka telah didapati positif untuk COVID-19 pada hari yang sama. Seramai 35 orang kontak rapat iaitu seramai 30 orang kru kapal LPG Jupiter dan 5 orang ejen syarikat perkapalan. Sementara itu, Sarawak kekal merekodkan sebanyak 681 kes apabila tiada kes positif COVID-19 dilaporkan hari ini. Di sebalik kepayahan berdepan dengan COVID-19, semangat perpaduan masyarakat berbilang kaum di negeri ini tetap utuh. Sehubungan itu, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Hollis mahu semangat ini diteruskan dan diterjemah dalam bentuk kerjasama dalam mematuhi SOP yang ditetapkan. Kita patuhi SOP yang disediakan. Itulah sebabnya Sarawak dapat kita kekalkan keadaan yang berlaku di negeri Sarawak sebab oleh kerana kerjasama yang erat itu. Ditemui pemberita di Kuching, jelas Datuk Francis lagi kebanyakan negara-negara luar gagal mencapai kejayaan berdepan pandemik ini kerana kurangnya perpaduan dan kerjasama antara rakyat dengan pemimpin. Tegas beliau lagi, walaupun negara masih belum bebas sepenuhnya daripada penularan wabak ini, beliau berharap rakyat mengekalkan perpaduan dan kerjasama untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan sepenuhnya. Baik saudara, sekian dahulu daripada saya untuk berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Bumawin untuk laporan dari RTM Sarawak itu tadi. Berita wilayah akan menyusul